Apabila keadaan bertambah baik, segala sekatan pun dilonggarkan. Rakyat perlu dibebaskan dari cengkaman darurat. Dalam bulan September 1953, General Templer mengumumkan kawasan putih yang pertama, yang mengandungi 221 batu persegi sepanjang pantai Melaka. Tempat-tempat periksa disingkirkan, sekatan makanan dan lainnya dimansuhkan, dan segala barang-barang boleh diangkut di dalam kawasan yang diisytiharkan putih. Perintah berkurung ditiadakan lagi dan penduduk-penduduk di kawasan putih dapat hidup seperti sedia kala. General Templer telah berjaya dalam cara tindakannya. Kini selepas 2 tahun berkhidmat, beliau kembali ke tanah airnya diiring dengan ucapan selamat belaya dari penduduk-penduduk tanah Melayu. Tanah Melayu telah selamat menempuh ujiannya yang sengit. Rakyat tiada lagi berasa kecut, malah hilang takut, timbul pula harapan. Kesengsaraan tahun-tahun yang lalu telah menerbitkan semangat baru. Rakyat inginkan perubahan baru dan hidup baru. Lembaga Kemajuan Kampung dan Perusahaan telah ditubuhkan untuk membantu penduduk-penduduk kampung. Gerakan kerjasama licin berjalan menentukan pendapatan yang lebih bagi pekebun-pekebun kecil. Kampung-kampung baru hasil dari tindakan darurat kini menjadi satu pusat usaha yang cergas lagi membesar. Di lapangan Siasah, pahaman komunis ditewaskan dengan diadakan pilihan raya majlis tempatan. Di luar bandar, di kampung baru dan pekan-pekan, penduduk tanah Melayu ditunjukkan cara demokrasi dan menggunakan haknya mengundi pada pertama kalinya. Fajar baru menyingsing di tanah air kita. Zaman kejahilan dan mengharapkan orang telah luput. Ahli-ahli majlis pilihan rakyat memimpin mengikut kehendak ramai. Sekalian ini menuju ke arah satu corak kerajaan yang demokratik. Pilihan raya yang pertama pada tahun 1955 adalah satu kemajuan dalam perkembangan siasat. Satu-satunya yang menarik dalam peristiwa negara ini ialah percantuman 3 buah parti siasat yang besar, mewakili segala kaum. Dalam kempen pilihan raya, parti Perikatan ini melaungkan merdeka untuk tanah Melayu sebagai semboyan perjuangan. Pertandingan cukup sengit. Keputusannya satu kemenangan besar bagi Perikatan yang telah berjaya merebut 51 daripada 52 kursi. Rakyat telah memilih kerajaannya yang pertama. Tengku Abdul Rahman, pemimpin Parti Perikatan dan ketua kerajaan baru. Bagi menamatkan darurat, Tengku mengumumkan pengampunan beramai-ramai. Pihak komunis minta satu persidangan. Tengku setuju, tapi hanya untuk menerangkan syarat-syarat pengampunan itu. Dan dengan itu, segenap pandangan dunia sekarang ditumpukan selama 2 hari di Pekan Baling. Di dalam satu bilik darjah, perundingan berjalan di antara ketua-ketua kerajaan dengan kepala pengganas Chin Peng, Setiausaha Agung Parti Komunis. Sebagai dijangka, tuntutan pertama komunis ialah supaya diiktirafkan partinya. Ini telah ditolak sama sekali.
Pihak komunis itu cuba nak menukarkan kekalahan tenteranya menjadi satu kemenangan siasat. Jadi gagallah persidangan itu. Lepas itu, Tengku menerangkan bahawa pihak komunis itu bersetuju hendak meletakkan senjata apabila tanah Melayu tercapai merdeka. Ini sebagaimana kita sekalian maklum adalah janji palsu sahaja. Kini perjuangan diperhebatkan. Teras fahaman komunis sekarang reput. Bilangan pengganas yang mati atau tertawan memuncak. Sementara itu, tindakan tentera mara ke sempadan negeri Thai. Di Betong, Tengku berunding dengan General Pau, Ketua Polis Thai. Hasil perundingan ini, pasukan sempadan Thai diperkuatkan supaya dapat mereka tindak bersama melawan pengganas. Awal tahun 56, Tengku terbang ke London untuk berunding. Tugasnya sekarang ialah untuk meyakinkan kerajaan British bahawa tanah Melayu sudah sampai masanya merdeka. Tengku berjaya. Beliau diberi jaminan bahawa kemerdekaan penuh akan diberi dalam tempoh 18 bulan. Ini adalah 2 tahun terawal dari matlamatnya. Tiada pernah sesuatu tanah takluk, lebih-lebih lagi yang dalam keadaan darurat, dapat kejayaan sedemikian besar. Tengku telah membuat sejarah dengan kemenangannya. Balik ke tanah air, Tengku telah disambut sebagai kesatria dari medan perjuangan. Negara Hang Tuah telah dipilih sebagai tempat pengisytiharan Tengku. Berseru kepada rakyat supaya bersabar, beliau berikrar, atas korban dan taat tuan-tuan, saya akan membina negara tanah Melayu. Dengan itu, lahirlah Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Tanah Melayu telah merdeka dengan tiada tertumpah setitik darah pun. Kini Persekutuan dengan bangga mengambil tempatnya di antara negara-negara bebas di dunia. Rakyatnya bersatu padu taat kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, lambang kedaulatan negara. Sejurus kemudian, Tengku mengumumkan tawaran merdeka bagi pengganas menyerah diri. Ini adalah permulaan perarakan rakyat di seluruh tanah air. Kebanyakannya diketuai oleh Tengku sendiri. Sangatlah berjaya tawaran merdeka itu hingga dilanjutkan tempohnya oleh kerajaan. Hingga tahun 58, 646 pengganas telah mengambil kesempatan akan tawaran menyerah diri itu. Kawasan putih pun meliputi daripada 20 hingga ke 80% negara kita. Kemenangan akhir terbayang tiada jauh lagi. Bergandengan dengan peperangan darurat ialah perjuangan masyarakat dan iktisad untuk kemajuan negara. Rancangan 5 tahun telah dilancarkan. Yang penting ialah melaksanakan dasar pelajaran yang baru
untuk menyemaikan semangat kebangsaan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perkhidmatan masyarakat dan kesihatan dibesarkan. Banyak lagi tanah dibuka untuk menanam getah. Rancangan menanam semula pun berlangsung. Sekali lagi persekutuan menjadi pengeluar getah yang terbesar sekali di dunia. Tanah Melayu menanggung dengan sabar waktu biji timah merosot. Tetapi bila pulih semula, keluaran timah ini menjulang naiknya. Kemajuan yang besar ialah dalam lapangan perusahaan. Banyak negeri asing menanam modal di sini. Perusahaan perintis pun kembang luar dari dugaan. Perumahan di tanah Melayu pun menakjubkan. Berbagai bentuk bangunan muncul seperti cendawan. Keutamaan telah diberi pada rancangan pembangunan luar bandar, tempat tinggal kebanyakan penduduk-penduduk tanah air kita. Satu corak baru telah terbentuk di luar bandar. Pilihan raya parlimen adalah kemuncak pengolahan siasat negara kita. Teras demokrasi ialah kebebasan memilih kehendak hati. Rakyat tanah Melayu telah dikehendakkan sekali lagi menentukan nasib mereka dan mengendalikan sendiri bahtera kerajaannya. Keputusannya sekali lagi kemenangan bagi Parti Perikatan. Rakyat telah menaruh kepercayaan akan kerajaan yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman. Dalam bulan April 1960, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam ucapan titahnya kepada Parlimen menyampaikan berita yang ditunggu-tunggu kian lama oleh rakyat. Maka kerajaan mereka bercadang hendak mengisytiharkan darurat ini tamat pada 31 hari bulan Julai. Dan dengan itu, pada 31 Julai 1960, sekalian undang-undang darurat akan dimansuh. Satu kemenangan bagi tanah Melayu. Kita telah menempuh segala uji dan dugaan dengan hati yang cekal dan semangat yang kuat, lagi kokoh bersatu padu. Terhutang budilah kita kepada pasukan keselamatan, baik dari tanah air kita maupun dari Commonwealth, kerana taat mereka dan kerelaan mereka mengorbankan diri. Pujian juga diuntukkan kepada orang awam yang membantu pertahanan tanah air kita dan menjalankan tugasnya dengan segala keberanian dan ketabahan hati. Dalam taufan dugaan negara, banyak bunga yang mekar gugur. Kepada mereka, marilah kita hadiahkan Fatihah. Mereka telah mengorbankan diri untuk mempertahankan Ibu Pertiwi dan kebebasan demokrasi. Jauh sudah mereka dari mata kita, tapi di hati kita, mereka tetap berada memberi perangsang menurut jejak mereka, membela persekutuan tanah Melayu.